Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara alat untuk kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama ni apa tuan-tuan? Yang pertama ialah kita memperbanyakkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata lain, kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Antara perkara yang akan dipersoalkan, akan ditanya di alam barzakh nanti, ketika mana kita masuk ke alam barzakh itu, antara perkara yang ditanya ialah yang pertama ialah tentang solat kita. Tentang solat kita. Itu kunci yang pertama bila kita berbicara tentang amalan. Allah Subhanahu wa taala tidak sesekali akan mensia-siakan pengabdian diri oleh hamba-Nya. Contohnya seperti solat. Sebab apa kita kena solat tuan-tuan? Sebab itulah tanda kita melahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'abbud kita, pengabdian kita sebagai seorang hamba. Kita kena faham konsep hamba ni tuan-tuan. Konsep hamba tu maknanya kita ni ada majikannya, ada tuannya. Kita ni hamba, membuat apa sahaja yang disuruh dan tidak membuat apa yang dilarang. Dan dalam konteks kita sebagai hamba Allah, maknanya Allah adalah Tuhan kita, dan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita perlu dan wajib buat, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang kita jangan sesekali buat. Itu maksudnya hamba. Hamba menurut perintah sahaja, tidak boleh melawan, tidak boleh tak buat. Itulah kita sebagai hamba Allah, adalah untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara kita mengabdikan diri itu? Ialah dengan cara kita solat. Sebab itulah tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW sebutkan dalam hadis, Nabi SAW sabda kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu tengok aku salat. Dalam Al-Quran tuan-tuan tidak terangkan bagaimana keadaan kita solat. Betul tak ibu-ibu? Ada tak solat kata angkat takbir dalam Quran tu, angkat takbir, rukuk kena tegak? Tak ada. Diterangkan dalam hadis. Hanyalah dalam Al-Quran adalah perintah kita untuk mendirikan solat. Sallu, dirikanlah solat kan, tapi tak ada cerita pun. Mana diceritakan? Ceritakan dalam hadis. Maknanya perlakuan Nabi SAW itulah tentang solat, maka itulah yang kita akan lakukan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep solat ini sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Macam-macam nikmat. Kadang-kadang benda yang kita tak jangka-jangka, itu adalah segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tak perlukan pun balasan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat percuma ini, itulah kita lahirkan dengan kesyukuran. Itulah sebenarnya konsep salat. Syukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Allah bagi nikmat mata untuk melihat, Allah tak minta bayaran tiap-tiap bulan cik. Allah beri nikmat kita untuk bercakap, kita tak kena bayar bulan-bulan macam kita bayar api, air, internet, apa yang kita guna, tak. Api, air, internet ni tuan-tuan, Astro ke, kalau kita tak bayar, apa dapat? Surat merah. Tak bayar juga, apa dapat? Kena potong. Tapi Maha suci Allah Subhanahu wa taala ini dengan nikmatnya, walaupun kita ni tuan-tuan tak bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah tak potong kita punya nikmat tu. Bayangkanlah cik, nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ni, kita terlupa nak bayar. Contohlah Allah minta bayaran, terlupa nak bayar bil mata bulan ni.
Agak-agak bulan depan dapat tak melihat? Tak bayar. Macam api, kalau tak bayar kena potong. Nak kena sambung, kena jumpa balik orang TNB tu. Minta sambung balik. Kena le bayar apa yang tertunggak tu dulu sikit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak begitu. Allah Subhanahu Wa Taala bagi lagi peluang kepada kita. Masih lagi memberi nikmat. Terpulanglah kepada kita untuk mensyukuri, dan cara mana kita nak mensyukuri itu, itulah kita terletaknya pada keimanan kita sebagai seorang hamba. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kiranya kita ni tuan-tuan nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain dan tak bukan dengan kita menzahirkan kesyukuran kita dengan nikmat yang kita dapat. Kita solat. Cara mana kita nak solat ni tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kalau kita berdiri, kita boleh duduk cik. Tak boleh duduk, kita boleh baring. Tak boleh baring, boleh terlentang. Tak boleh terlentang juga, dah tak boleh nak buat apa dah. Sampaikan kelopak mata cik. Gunakan kelopak mata. Allahu Akbar. Isyarat kelopak mata. Tangan dah kolek dah lumpur dah. Masih lagi kena solat. Kelopak mata pun dah tak boleh tutup, dah terbuka aja. Tapi hati ni masih ada lagi tak? Masih lagi tak? Nafas ni ada. Sehinggakan gunakan gerakan hati kita. Sampai itu sekali. Makanya tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sesekali kita tinggal solat. Bagaimana kita nak redha Allah, begitulah apa alatnya itu jangan putuskan. Bagaimana sekarang tuan-tuan, kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak jumpa Allah, kita tak jumpa majikan kita. Agak-agak majikan kita nak kenal kita, tak kenal. Tapi kalau kita jumpa hari-hari itu, minta hari-hari, kita apa yang kita nak bagi. Begitulah. Lebih lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Bila engkau bersyukur, maka akan ditambahkan lagi nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila engkau kufur, masuk kufur ke apa? Kita tak buatlah apa yang Allah suruh. Inna azabi lasyadid. Maka amat beratlah azab.